Assalamualaikum dan salam suratku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Disember 2020 bersama saya, Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Sarawak melakar sejarah apabila melancarkan gas cecair asli LPG atau tong gas sendiri menerusi Petroleum Sarawak Berhad, Petros. Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg memberitahu bekalan silinder LPG Petros itu dijangka berada di pasaran tempatan mulai Januari 2021. Menurutnya, Petros menawarkan harga yang lebih murah berbanding silinder gas sedia ada di pasaran dengan harga RM26.60 untuk kegunaan isi rumah. Orang restoran dan orang makan gas tu akhirnya dapat mendapatkan gas. Tapi harga chain tu adalah mahal. Kata oleh Datuk Windy RM50 lebih. Jadi kita beri subsidi. Kita beri subsidi lebih kurang 50%. Sebabnya harganya RM20 lebih. Situng termasuklah gas. Berucap semasa majlis pelancaran LPG Petros di Kuching pada Rabu, beliau turut berkongsi mengenai perancangan dan permintaan negara luar untuk tong gas berkenaan. Kita harap tong merah tu akan berjalan di negara lain. Kita akan mengeluar juga, kita menjualkannya juga kepada negara jiran kita yang berkendakkan gas. Itu adalah masa depan. Dan Gubernur Kalimantan ada menulis surat kepada saya untuk juga kita membekalkan LPG kepada Kalimantan Barat, khasnya kampung-kampung dekat border. Jadi pada prinsipnya kita bersetuju. Sementara itu, pengurusi Lembaga Pengarah Petros Tan Sri Hamid Bugo berkata LPG Petros akan dibekalkan ke kediaman, premis perniagaan dan industri bermula tahun depan sebelum diperluaskan ke seluruh negeri pada tahun 2022. Berita seterusnya, Lawas bakal memiliki sebuah hospital baru yang dijangka siap pada tahun 2023 bagi memastikan masyarakat setempat menerima perkhidmatan dan kemudahan kesihatan yang terbaik. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, pembinaan hospital baru yang menelan kos sebanyak RM165 juta itu dijangka siap pada 26 Disember 2023. Jelas beliau semasa taklimat kemajuan kerja projek hospital Lawas sebelum meluangkan masa untuk melawat tapak projek hospital baru tersebut pada Rabu. Kerja-kerja pembinaan telah bermula sejak 30 Jun 2020. Projek ini siap pada 26 Disember 2023 lebih kurang tempoh pelaksanaan sehingga siaplah projek ini 42 bulan. Sekarang ini kerja-kerja artwork sedang bermula dari segi kemajuan fizikal, adanya head of schedule yang dijadarkan 1.27%, tapi mereka telah pun dapat melaksanakan tersebut 1.40%. Jadi hospital ini apabila siap nanti ianya akan dapat memuatkan berapa katil? 76 katil. Mengulas kenyataan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tadi, walaupun berdepan dengan cabaran logistik, pembinaan hospital baru Lawas diharapkan akan terus berjalan dengan lancar atau setidak-tidaknya menepati jadual yang telah ditetapkan dengan mengikut perancangan yang lebih mapan. Berikutan cadangan hospital Lawas ini sudah lama diusulkan. Proses perancangan dan pelaksanaan secara rasionalnya memang mengambil masa, namun mengambil kira kemaslahatan masyarakat di Lawas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mendesak agar hospital Lawas disiapkan lebih awal atau mengikut jadual yang ditetapkan. Saya Nurul Atika Hassan melaporkan untuk UKAS daripada Lawas, Sarawak.
Berikut pula, pemimpin di peringkat angkar umbi yang diberi tanggungjawab mentadbir masyarakat di kawasan masing-masing harus memahami peranan agensi-agensi kerajaan. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul berkata ini bagi memudahkan mereka berurusan mengenai isu orang kampung. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dalam 2 hari program ini ambillah kesempatan, terutama sekali ketua pemimpin-pemimpin masyarakat kita untuk memahami peranan agensi-agensi ini. Senang bila berurusan dan mengurus isu orang kampung. Semasa berucap pada program Community Engagement di Tanjung Manis pada Rabu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop tersebut juga menyempurnakan penyerahan 4 projek transformasi luar bandar RTP yang kos berjumlah keseluruhan RM1.341 juta. Senarai projek RTP berkenaan adalah seperti tertera. Manakala di Sebuyau, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi telah menyempurnakan penyerahan plak bagi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS di Kampung Segali, Sebangan. Projek berkenaan siap pada 20 November lepas dan dilaksanakan menerusi peruntukan di bawah Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP. Sementara itu, penerima projek tersebut Mahdi Busri dan keluarga menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih di atas keprihatinan serta bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak. Kami itu Mahdi bin Busri dan anak-anak sekeluarga lah. Berterima kasih dengan Wadi Juahi, berterima kasih dengan Kerajaan Sarawak tolong bantu rumah tu. Sementara itu di Muara Tuang, sepasang suami isteri warga emas yang menetap di Kampung Baru Hilir akan menduduki kediaman baharu mereka tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang berkata, majlis penyerahan kunci rumah kepada warga emas yang dikenali sebagai Pak Samad akan dilakukan pada 12 Disember depan. Menurutnya, rumah ehsan teratak Pak Samad tersebut mempunyai 1 bilik tidur dan bilik air yang akan didiami Pak Samad bersama isterinya yang sedang uzur. Semasa melakukan lawatan dan taklimat projek pembinaan rumah berkenaan pada Rabu, beliau memberitahu kediaman yang bercirikan reka bentuk moden tersebut juga akan dijadikan sebagai projek rumah contoh dan ikonik di Muara Tuang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.